Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kaum muslimin muslimat dan kepada ibu bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Tuhan peluang kepada kita tahu usia lagi kita dapat bersama-sama dengan rancangan jalanan Islam setiap hari Senin jam 8 malam sampai 9:30 malam secara langsung melalui stesen televisyen Yatim TV dan rancangan jalanan Islam diberi sokongan oleh Muniti Satta Chun Perkan Siksa Ladek Kampra Krungthep Mahanakon. Alhamdulillah, puasa kita mudah-mudah kata tiap-tiap malam Senin ni kita ada berjanji lah dengan Chong Yatim TV ni. พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสพวกเราพี่น้องผู้ศรัทธามาพบกับรายการตามนัดนะฮะทุกๆวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับ1 ญะมาดิลอาคิร 1441 ตรงกับวันที่ 27 มกราคม 2563. Jadi kaum muslimin muslimat, ibu bapa, alhamdulillah hari ini hari Isnin 1 Jamadil Akhir 1441 bersamaan dengan 27 Makarakum 2593. Alhamdulillah. Jadi kita boleh ketemu lagi dalam rancangan jalanan Islam untuk sama-sama dapat kita membaiki cara hidup kita supaya hidup kita lebih berlandaskan agama Islam dan diridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับค่ำคืนนี้เรามาเจอกับรายการจรัญอิสลามเป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่จะมาพูดคุยนะครับเพื่อมุซาการะห์นะครับแนวปฏิบัติวิถีอิสลามที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะในทุกๆด้านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของคุณลักษณะนะที่พึงประสงค์และก็คุณลักษณะที่ควรยกย่องนะฮะตามศาสนาของอิสลามและก็ศาสนาอื่นๆนะฮะพอเชื่อว่าคุณลักษณะนี้เป็นลักษณะที่อยากจะให้มีทุกคนนะครับอยู่บนโลกใบนี้. Jadi malam ni kepada kaum muslimin muslimat kita nak mai kecek satu sifat yang comel, yang molek, orang panggil akhlak yang terpuji yang ada pada diri kita selaku orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala dan yang mengikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat Quran, satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ni nak ayat kata Tuhan hiasi Nabi kita tu dengan sifat lemah lembut. Atau dengan bahasa Arab dia kata al-hilmu ataupun ar-rifqu. Ini sifat terpuji ni. Jadi kalau kita ada sifat ni bermakna Tuhan usaha nak hiasi Nabi kita dengan sifat ni. Kalau Nabi tak ada sifat ni, kemungkinan sifat yang akan mai ganti tu sifat kekerasan. Nah, sifat kepongohan. Dan akhirnya orang lari daripada Nabi kita. Tapi Tuhan hiasi Nabi kita sebab Nabi adalah pendakwah yang akan bawa agama Allah. Tujuan dia li'ila kalimatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi malam ni kaum muslimin muslimatพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพอขออนุญาตนำพวกเรานะฮะมามุซาการะห์กับอุสตัด2ท่านที่จะมาคุยเรื่องของอัลฮิลมุวะริฟกูนะครับความอ่อนโยนในอิสลามนั้นนะครับมีที่มาอย่างไรนะครับค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติกับพวกเราได้มาเจอกับอุสตัด2ท่าน
ท่านแรกนะครับท่านอุสตาดฮัมกามะวิงและท่านที่สองครับอุสตาดอาลีอิบราฮิมนะครับค่ำคืนนี้อยากจะให้พวกเราตั้งใจครับเชื่อนะครับว่าความอ่อนโยนที่เกิดขึ้นในตัวเรานำไปสู่ความสงบสุขนะความแฮปปี้ในครอบครัวและก่อนนำไปสู่ความเขาเรียกว่าความสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมนะฮะในประเทศชาตินะฮะค่ำคืนนี้จะให้อุสตาฮัมกาท่านแรกนะฮะมาพูดคุยเรื่องของอัลฮิลมุวะริฟกูนะฮะความหมายแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บรรจุในกุรอานนะครับเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจตรงกันครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับฟัดดัลมัชกูร السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق وسوء الأعمال والأهواء الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. Pertama kali sama-sama kita memujikan Allah Ta'ala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat Allah Ta'ala, di atas kurnia pemberian Allah Ta'ala yang sangat-sangat banyak, yang senantiasa kita tu boleh rasa kecak nikmat-nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala kurnia, yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Alhamdulillah. Rasa berseronok kita dan bergembira kita dengan pemberian Allah ialah satu kesyukuran kita. Terima kasih kita daripada lubuk hati. Ucapan kita pun kita suburkan, kita hiaskan lidah kita dengan ucapan Alhamdulillah, sekali dengan anggota-anggota lain juga turut sama dalam mentaati dan mematuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini ibu-ibu dan ayah-ayah sidang penuntun yang selalu menonton, yang selalu menyaksi agenda ataupun rancangan jalanan al-Islam melalui TV Yatim TV ni. Malam ni kita nak muzakarah satu akhlak yang mulia, satu akhlak yang mulia, satu adab yang tinggi yang diajarkan oleh al-Islam, yang diajarkan oleh al-Islam. Alhamdulillah. Kerana kita agama al-Islam ni yang menjadi pokok asasnya yang pertama sekalinya akidah. Akidah, dan juga dia terbaik ibadat, dan dia terbaik muamalat, akhlak pergaulan kita. Subhanallah. Jadi maudhu' yang kita muzakarah nak bicara pada malam ni, sebagaimana kita, pengurusi kita yang mengurus ruangan malam ini sebut tadi, 2-3 bahasa, 2-3 kalimah, iaitu al-hilmu, ar-rifqu, ada juga lagi al-lin. Al-lin. Itu semua tu termasuk daripada akhlak yang mulia yang kita nak bicara pada malam ini. Ayat yang dibaca oleh tadi, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Linta lahum ni sifat lin dia panggil. Sifat lin. Lin ni maknanya lemah lembut lah. Lemah lembut.
yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, kita boleh faham kata lemah lembut. Yang ada pada Rasulullah tu ialah rahmat yang Allah Taala kurnia kepada Nabi. Dia mula dengan rahmat Tuhan dulu. Rahmat Tuhan Allah Taala beri kepada Nabi, Nabi bersikap lembut, bersikap lin. Tu mana linta lahum, engkau Muhammad ni berlemah lembut dengan mereka itu, dengan orang ramai. Walau kunta fazzan, tu nampaknya berlawan dengan lin lah. Kalau mu ni gasing, kasar, fazzan, ghalizal qalb, biasanya kerah hati, biasanya bekeng, na'udzubillah min zalik, lang faddu min haulik, nescaya orang-orang itu larilah daripadamu. Subhanallah. Jadi kita nak bicara muzakarah sifat mulia, akhlak mulia malam ni, dalam arti kita sama-sama mujahadah diri kita lah. Kita tidak nak kata kita ni orang baik, orang akhlak mulia sangat, tak. Tapi kita duduk dalam mujahadah diri kita, dalam usaha untuk nak menghiaskan diri kita dengan akhlak yang mulia yang diajar oleh al-Islam. Kerana kesempurnaan seorang mukmin, seorang muslim ni dengan akhlak yang mulia lah. Iman dia bukti bagi iman, ataupun dalil bagi iman yang boleh tengok balik luarnya ialah tubik muamalat dan akhlak yang mulia. Itu buah, samarah, buah pun daripada kuam serta, daripada iman yang bertapak dalam hati. Sebab tu Nabi kata akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya orang yang paling molek akhlak. Kita tidak ada awal kata kita paling mulia akhlak, tapi sebagaimana kita kata saat ni lah, kita nak muzakarah, kita berdoa, kita mujahadah sebagaimana saya berdoa saat ni. Doa tu waridlah, iaitu Allahumma hdina li ahsanil akhlaq wa la yahdina li ahsaniha illa anta. Kita minta ya Allah Taala tunjuk pada kita ni kepada akhlak yang paling molek sekali. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq wa la yahdina li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang boleh tunjuk kepada akhlak yang mulia yang baik itu selain padamu. Wasrif 'anna sayyi'aha. Kita minta ya Allah Taala sepakkan daripada kami, daripada kita ni akhlak hak buruk. Dan juga doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, ya Tuhanku, ku berlindung denganmu lepas daripada munkaratil akhlaq wa su'il a'mali wal ahwa, daripada akhlak hak munkarat, akhlak hak tak berjuruh, akhlak hak tak senonoh, akhlak hak tak baik. Tu panggil munkaratil akhlaq wa su'il a'mali, buruk amalan, wal ahwa. Subhanallah. Jadi kelimah al-hilmu ni, kalau kita tengok apa yang tutup guru ataupun ulama ada catat dalam buku-buku, dia kata al-hilmu ni kazmul ghaiz. Subhanallah. Kazmu al-ghaiz. Apa nak kazmul ghaiz ni? Iaitu genggam kemarahan. Subhanallah. Bukan mana kata orang mukmin dia tak marah, yang manusia ni ada tabiat marah, tabiat rasa nak murih tu ada. Tapi orang mukmin ni subhanallah, orang hak molek, hak comel akhlak dia ni, dia boleh gengar marah dia, boleh pegang, boleh berik. Subhanallah. Tu panggil ya gengar marah dia supaya tidak keluar tubik jadi kemudaratan, jadi kejahatan yang menimpa orang lain. Subhanallah. Marah tu ada lah, marah tu dia tak kena dengan hatinya marah manusia ni. Marah tapi dia gengar marah. Kazmul ghaid wal bu'du 'anil ghadab. Subhanallah. Usaha jadi jauh daripada marah, al-ghadab. Subhanallah. Kita akan tengok dengar Quran, dengar hadis-hadis malam ni. Wa muqabalatus sayyiati bil hasanah. Muqabalah as-sayyi'ah dengan hasanah. Apa makna? Muqabalah ni makna menghadapi benda-benda hak tak molek tu dengan cara baik ataupun dengan kebaikan. Subhanallah, payah belaka tu. Itu panggil hilm.
Kita nak panggil nom, kita nak panggil onion, lemuk, subhanallah. Wa sa'atus sadri. Ni masuk dia tu juga. Pesen luah dada. Kalau pakai nak kira belaka dengan benda kecil-kecil ni jadi kriak habis. Ya kan pesen kena luah dada. Sa'atu as-sadr wa taghaful, ulama kata. Sifat ni sifat taghaful ni payah gak ni. Buat terlupa. Yang hidup hadap doli belaka. Padu body kriak dalam hidup kita. Kena buat terlupa atik. Buat tak padu atik. Kalau ambil boleh perut belaka susah. Tu panggil at-taghaful an hafawatil akharin. Lagi pula i'zaruhum. Apa nama i'zar ni mana pesen maaf. Tak kena sikit-sikit maaf lah. Apai. Wa tarafu an syatmin nas wa sabbihim. Jadi terakak jauh daripada apa? Menyupah, maki. Tu. Subhanallah. Ning di antara makna yang kita panggil al-hilm. Subhanallah. Kita nak kata apa? Katalah onion, beraluh, berakhlak mulia. Akhlak yang comel benar. Subhanallah. Jadi apa yang kita sebut tadi, al-hilmu ni, ulama kata al-hilmu ni, subhanallah, dia sifatur rabbi. Ulama kata sifatur rabbi, mana sifat Tuhan. Lagi pula khuluqul abdi, akhlak hamba. Subhanallah. Dia boleh juga jadi sifat Tuhan. Sehingga siapa Tuhan tu menamakan diri dia dengan Al-Halim. Kita temu dalam Quran banyaklah. Hak Tuhan menamakan diri dia. Allah Ta'ala letak nama diri dia, salah satu namanya Al-Halim. Sebab tu ada anak kita tu kita letak, saya ada anak seorang lelaki nama Abdul Halim. Nama dia Abdul Halim. Hamba kepada Al-Halim, kena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat lemah lembut. Sifat Tuhan dan juga akhlak kepada hamba. Subhanallah. Sebab tu kalau kita nak tengok sifat Tuhan dulu, subhanallah, Allah Ta'ala menamakan dia dengan Al-Halim. Macam Tuhan kata wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah kamu bahawa Allah Ta'ala ni amat pengampun, lagi pula halim. Dalam ayat lain Tuhan kata wallahu ghaniyyun halim. Jadi hak saat ni Allah Ta'ala reka sebut sekali dengan ghafur. Ghafur ni sifat keampunan Tuhan. Ghafur ni Tuhan yang maha pengampun. Sifat dia nya suka beri ampun. Ghafur. Halim Tuhan. Dalam ayat yang kedua tu Allah Ta'ala reka sekali dengan kaya Tuhan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Ta'ala yang maha kaya, lagi pula halim. Dalam ayat lain Tuhan kata wa innallaha la'alimun halim. Allah Ta'ala reka halim ni dengan alim. Alim mana Tuhan yang maha mengetahui. Subhanallah. Apa maksud halim Tuhan ni? Halim Tuhan ni apa maksud dia? Ulama kata halim Tuhan ni, Allah Ta'ala tidak denda. Allah Ta'ala tidak cepat denda ataupun longtut seksa hamba dengan sebab kesalahan yang mereka itu buat selalu dah. Tu mana halim Allah Ta'ala. Kalau tak ada halim Tuhan ni sudah tak tinggal siapa dia atas muka bumi ni. Salah pak ping. Allah Ta'ala longtut selalu, buat turun seksa lalu. Tu tak ada halim. Tapi Allah Ta'ala tangguh. Salah orang ni salah, tangguh, peluang supaya seorang saat ni boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia masa nak tengok hamba ni nak taubat ke tak, nak apa nama ni samnek tua, nak kembali kelak jadi orang baik ke tak, dia salah dah, dia nak sesat ke tak. Allah Ta'ala longtut selalu, peluang, tangguh masa. Subhanallah. Ni panggil halim Allah Ta'ala. Kalau tak ada halim sini susah. Allah. Sebab tu kita nak ada sifat lembut sini ni, sifat tak gaduh marah ni. Di antaranya kena ingat kepada halim Tuhan. Allah Ta'ala lagi dia tak ada gaduh nak denda, seksa dan maaf, tangguh.
Bagaimana kita nak, subhanallah. Kita ni gaduh ni. Kita ni apa nama, cepat pongoh backing. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini ada perangai-perangai yang tak berjuruh daripada kita manusia. Nah, Allah Ta'ala ada halim tu bukan makna tak ada ghadab. Ada. Allah Ta'ala ada murka, Allah Ta'ala ada marah. Tapi halim saat ni makna tidak apa nama ni selalu Allah Ta'ala long thought, seksa dengan sebab kesalahan hamba selain daripada Tuhan tu tangguh masa. Subhanallah. Kalau kita tengok kepada sifat para anbiya, ada juga nabi ataupun anbiya yang Allah Ta'ala puji mereka itu dengan sifat halim ni. Subhanallah. Sebagaimana Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim, kata inna Ibrahim la'awwahun halim. Ada juga sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ismail Allah Ta'ala kata gitu juga, fabasyarnahu bighulamin halim. Mana nama ni ada pada hamba dia dan ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tidak samalah. Allah Ta'ala tu dengan makhluk tentu sekali tak sama. Serupanya pada nama tapi hakikatnya tidak sama. Subhanallah, la ilaha illallah. Begitu juga Nabi Syuaib. Sebagaimana Allah Ta'ala menyifatkan kata-kata kaum dia kepada Nabi Syuaib, qalu ya Syuaibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Puak kaum dia mengaku juga mung ni Nabi Syuaib ni halim, lagi pula rasyid. Subhanallah. Nak ayat sini, nak kesimpulan sini katanya halim ni yang ulama kata sifatur rabb, sifatur rabb, sifat Tuhan, wa khuluqul abdi, dan akhlak bagi hamba. Subhanallah. Itulah boleh barangkali sebagai sepitah lalu. Sebenarnya kita akan dapati baca ayat-ayat Tuhan banyak lagi, dan contoh-contoh lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benda-benda yang Nabi menghadapi dengan sahabat-sahabat dia. Kadang-kadang menghadapi orang-orang tak cerdik mana tu, Nabi bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan sebab lemah lembut dia, sifat baik dia, akhlak tinggi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak minta maaf lah, kata akhlak ni juga perlu kita kena mujahadah. Kadang-kadang kita pun seketika semasa kita tak boleh nak sabar. Kita tak boleh nak sabar, ada juga. Ada banyak benar lah dalam hidup kita ni. Sebab tu kita janji kata, kita berdoa lah ke Tuhan supaya Allah Ta'ala lemah lembut dengan kita, kesian belah pada kita. Yang duk muzakarah dengan ibu-ibu, dengan ayah pada malam ni, moga-moga Allah Ta'ala gatilah perangai hak tak molek kita tu, ganti dengan akhlak lemah lembut insya-Allah. Dengan keberkatan kita berkecek Quran, berkecek hadis, keberkatan kita muzakarah ilmu yang manfaat malam ni, Allah Ta'ala dengan kesian belah dia, dengan rahmat dia, dengan halim dia, insya-Allah Allah Ta'ala tukar tepat akhlak hak tak molek tu, Allah Ta'ala ganti dengan akhlak yang mulia kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Kepada muslimin muslimat, setelah kita dengar kata sifat lemah lembut ni, itu satu sifat yang penting untuk kita hiasi diri kita. Sebab apa? Kita nak cek mudah-mudah, kita nak orang panggil x-ray diri kita, kata adakah kita punya sifat lemah lembut. Di antaranya Ustaz Hamka kata, iaitu orang yang ada sifat hilmu ataupun lemah lembut ni, tanda mudah-mudah di antaranya satu, kita dapat orang panggil menahan. Kita boleh kita boleh gengar sifat marah kita. Lepas satai na พี่น้องผู้ชายทั้งหลายครับขอให้นิยามว่าอุสตาอัมกาได้นำเรื่องของอัลฮิลมูก็คืออ่อนโยนนี่ก็คือเป็นบุคคลที่สามารถยับยั้งความโกรธได้นะฮะโกรธเมื่อไหร่เรายับยั้งเราอดทนอดกลั้นเพื่อจะไม่ให้สิ่งที่ปรากฏออกมานะฮะเป็นลักษณะของความโกรธ. Jadi kita gengar kemarahan kita tu akhir dia tak tubik luar.
Di antaranya satu. Yang kedua, lapang dada, cai kuang.นะครับถ้ามีอะไรขึ้นมาเราพยายามมองในแง่ดีนะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนนะเราพยายามเข้าใจกับสิ่งนั้นนะครับselaginya ayat pemaaf. Ni satu sifat lemah lembut juga pemaaf. Nah, jadi kita ni payah benda ni. Kita kalau kita orang panggil sifat พฤติกรรมมนุษย์นี่กระต่ายตื่นตูมนี่มีมากเลยทั้งเรื่องราวkitaยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเป็นจริงอย่างไรแต่ถ้ารู้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มันถึงพาดพิงถึงเราก็จะโกรธทันทีโดยที่เราไม่ได้ค้นหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรพี่น้องศรัทธาทั้งหลายครับแสดงว่านะฮะความอ่อนโยนที่ถูกบันทึกในกุรอานนี่หลายอายัดเพื่อต้องการจะบอกว่าคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งที่ดีแล้วก็ที่รักเป็นที่รักของอัลลอฮ์ครับผมประทับใจคำหนึ่งที่อุสตาฮัมกาได้เมื่อกี้ว่าความอ่อนโยนอัลฮิลมูนะครับหรืออัลฮาลีมอัลฮาลีมูภาษาอาหรับนะอุสตาฮัมกาบอกว่าซิฟาตุรับบีวะคุลุกุอับดีนะฮะเป็นสิฟาตคุณลักษณะของอัลลอฮ์แต่เป็นคุณนิสัยของบ่าวพระองค์นะฮะเป็นลักษณะของอัลลอฮ์ที่มีอัลฮาลีมูแต่มันเป็นนิสัยพฤติกรรมของบ่าวพระองค์ที่อัลลอฮ์รักแล้วก็ต้องประดับประดาความอ่อนโยนอยู่ในตัวของผู้ศรัทธาฉะนั้นนะฮะเราวัดตัวเราเองได้นะฮะพวกเรา3ท่านก็ต้องวัดตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในขอบของเรื่องของความอ่อนโยนที่ถูกต้องตามความต้องการของอิสลามนะฮะของกุรอานหรือไม่อย่างไรเราจะให้อุสตาอัลีอิบราฮิมเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับjadi kepada kaum muslimin muslimat no ayat kata yang Ustaz Hamka ayat saning kita adakah sifat itu berlemah lembut yang dikehendaki oleh Islam yang dikehendaki oleh Al-Quran di antaranya kita soleh kita lapang dada kita gengar kemarahan kita selagi kita jangan keluar perkataan yang orang panggil keji. Nah, perkataan keji kepada orang lain nak tanda kata kita murih. Kalau kita boleh ni salah satu sifat nak kata kita dapat lemah lembut dengan diri kita dengan orang lain. Kita minta Ustaz Ali Ibrahim tambah sikit masalah al-hilmu war-rifqu. Silakan, fadal mashkura. Alhamdulillahil qail Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, banyak-banyak kita puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana kita boleh lagi meneruskan kehidupan kita. Allah masih memberi umur kepada kita masuk kepada tukaran tahun kepada tahun baru, tak kira lah tahun baru Islam atau bukan Islam, yang pentingnya masa berlalu. Jadi kita mari pengecek diri kita sendiri, muhasabah, introspeksi diri kita dan kita ambil panggil kayu pengukurnya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Allah membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan saja membawa agama panggil agama yang difahami oleh kebanyakan manusia. Kata agama itu adalah segala satu ritual, satu pitikam di tempat ibadat tertentu, dan lepas pada tu keluar dari tempat ibadat tu sudah upacara agama. Tapi agama Islam ini adalah saya panggil a way of life, cara hidup. Agama yang duduk dalam sangkum. Memang kalau duduk dalam sangkum ni tabiat manusia berbagai macam. Kita akan berjumpa perangai manusia ni pelik-pelik. Tak serupa dengan kita beragama,
Giduk tapo, giduk tam semati ko oleh gua tu, dia tak duduk dalam sangkum, tak berjumpa dengan orang manusia. Tapi tabiat agama Islam adalah agama mari nak beki sangkum. Nak bereki perangai manusia. Kadang-kadang tu ada perangai hak molek dah, buat dia dicomel lagi. Liutamima makarimal akhlak. Akhlak yang molek, apa panggil tim tongnan. Akhlak yang molek lebih comel lagi. Nah tu. Dan salah satu itu apa panggil ajaran Islam ialah kita tu kena tengok contoh kita, idol kita ataupun panggil qudwah kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cermin yang kita boleh suluh. Nah, di situ adalah merupakan kepada diri Rasulullah itu adalah model เป็นแบบอย่างสำหรับเรา bukan di segi hanya di segi ibadat sahaja. Nah, ada yang merangkumi di segi bidang ataupun di bidang yang lain. ซึ่งครอบคลุมในมิติอื่นๆ di antaranya ialah di segi akhlak. Nak betul akhlak. Perangai. Dia perangai yang kurang moleknya, sepertinya perangai yang kasar, gupuh gapah, keras kepala, degil. Ini adalah perangai-perangai tabiat-tabiat yang tak betul dengan Islam. Islam mari nak betul perangai manusia. Kita kena tahu kata dalam dunia ni, kalau kita tanya bangsa mana sekalipun, ไม่ว่าเราจะถามชนชาติใดก็ตามนะ semua orang kata, semua orang tu kena orang perangai molek, lemah lembut. Kalau tanya bahasa mana sekalipun, walaupun dia orang sakit, orang asli dok atas bukit, tak suka kepada perangai orang kasar. Orang panggil perangai ni tidak disukai oleh manusia. Maka indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihiasi dengan perangai yang lemah lembut ini, yang membuatkan manusia tu pakak mari terima Islam dengan melik roba sing dengdu hak ni, iaitu perangai molek, al-hilm wal rifq. Ingat molek dah, ini salah satu panggil benar nak menarik orang. Kadang-kadang tu kita tu dipanggil orang alim ulama nak ucapkan tapi kecek tak lagi kabut. Kecek takabur lah, berasa kita alim dan kata kat orang berhidup pandai rendah orang. Dalam cakap lemah lembut ni bukan sifat jalan saja dak. Lemah lembut di segi percakapan. Lemah lembut di segi panggil tingkah laku pendirian. ความอ่อนโยนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ความอ่อนแอ bukan jalan lembut jijak semut tak mampu tu, bukan terlemah lembut tu dah. Ya ada jalan Nabi tu jalan derah Nabi dah. Bukan tak lemah lembut dia tu dah, jalan sepangak tu jijak semut tak mampu. Tu istilah kata lemah lembut tu panggil on air. Bukan cai on yun. Kerah dan tegah. Kerah ni panggil kerah kepala, kerah keng. Istilah orang kita. Ni panggil tak kira betul salah pun dia. Dia pergi kuam pergi hak dia tu. Panggil orang kerah. Tapi kalau tegah ni dengan kebenaran, dia tegah. Tujuannya dead cut. Kalau dengan kebenaran memang torong. Puan Nabi tegah. Nabi tegah. Kalau hak ni tak leh. Itu adalah perbezaan dengan di antara lemah lembut
panggil dengan panggil lemah dhaif dia tu al-hilmu laysa dhaf dah. Hilmu tu adalah lemah lembut, bukan lemah panggil lemah mengaku kalah dan sebagainya. Tu kerana Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Nabi dan para sahabat tu dengan orang-orang bukan Islam kafir tu tegah cecil tu jeun. Orang panggil tengok tu hanallah. Dan ada yang mengatakan, ulama kata kalau dalam medan perang tu kita nak kuam takabur megah kita kepada musuh tu tak apa. Kekuatan kita tu bukan takabur, kena tunjuk kekuatan kita tu. Bukan pergi nak musuh nak perang pergi tunjuk kuam tak leh. Tu panggil. Tapi ruhama'u bainahum, Nabi tu dan para sahabat tu saling panggil lemah lembut, cinta mencintai sama orang Muslim. Tu panggil sikap orang Islam. Satu lagi yang saya nak panggil tambah di sini iaitu panggil Islam ni sangat menghargai panggil tabiat manusia. Jadi manusia ni ada sifat dihiasi dengan sifat marah. Sifat marah, pongoh ni ada belaka. Islam bukan nak mari kamcatความโกรธtu habis. Perak. Kalau nak molek kita kamcat ความโกรธ ความโลภ ความหลง tak ada murih. Jadi bodoh tak boleh. Ada gitu. Jadi kita ada isteri pun, ada anak apa pun, orang mari duk ganggu kita pun tak ada apalah. Jadi panggil kita ni tak ada apa dah, habis dah lah ความโกรธ tak ada. Baluk tham chan sung, tak ada murih. Tak boleh. Islam tak begitu. Islam tengok kepada manusia ada sifat marah, tapi Nabi suruh kontrol. ความโกรธ bukan mari ploy ให้ความโกรธ kemarahan itu mari duk kontrol kita. Kita bukan nak kamcat ความโกรธ tak ada langsung. Setengah-setengah ada panggil pelacia tu, kita nak molek manusia yang tinggi kena kecat ataupun henyik perasaan nak marah. Akhirnya kan tak jaya, ล้มเหลว เพราะมันผิดธรรมชาติของมนุษย์ supaya lari orang tahu menikah kahwin itulah bandai kepada nikah kahwin kepada perempuan itu benda yang najis, benda yang panggil perih renah. Kalau nak jadi manusia yang sempurna, yang kamil, orang manusia cansung, kena tak boleh menikah. Jadi the holy man, orang Inggeris panggil. ผู้คนบริสุทธิ์ผุดผ่อง tak boleh menikah orang. Kerana kalau menikah tu มันเป็นกิเลส กิเลสเขาบอกว่ากิเลสนั้นสกปรก ความโกรธก็คือกิเลส ความการแต่งงานก็คือกิเลส กิเลสครับ สุดท้ายกันเนาะมันเป็นไปไม่ได้ kalau tak menikah berlawan dengan tabiat manusia tu. Jadi manusia ia ada เพศชายเพศหญิง kita makna kata kita mikir manusia ni kita buat satu cara hidup. Tengok kata orang yang tak berkahwin, orang panggil orang cansung, itu adalah pandangan yang berlawan dengan panggil tabiat manusia. Begitu juga dengan sifat ni lah, sifat marah ni ada dalam manusia. Tapi Nabi suruh kontrol, rangap ความโกรธ เอาชนะความโกรธดูไม่ใช่ขจัด เพราะเราไม่สามารถที่จะขจัดให้สิ้นซากความโกรธในจิตใจของเราได้ บางครั้งนี่ความโกรธก็มีประโยชน์นะ Orang mari duk serai kita tak marah apa, kita tak ada murih apa, mari duk musuh-musuh mari nak kena Islam kita tak marah apa. Jadi kita ni
mujahadah sokmu tak ada marah. Jadi lagu tu kan bagi tak ada kena jaga apalah, dia serah kepada Allah Taala, dia mau buat kena pun. Nah, tak ada dia. Kita tak ada mari apa dah, tak ada mari apa. Itu adalah panggil kalau itu tak kena ada jihad dah. Dah jihad untuk menjaga panggil popongศาสนา ไม่ต้องมีนะเพราะว่าเราไม่มีความโกรธแล้วคนอื่นจะมาย่ำมียังไงคนจะมาดูถูกเหยียดหยามnabi kita agama kita lagu mana kita tak ada marah kerana kita panggil มีความอ่อนโยน dan niอันนั้นก็เย็นชานะไม่มีคนให้ความรู้สึกเด้ kalau isteriก็ kalau suamiก็ dayu dah panggil tak ada murid gapo kak tapi saya kata neraka tu lagu tu dah panggil bukan lemah lembut lagu tu untuk lelaki dia lemah lembut dia jadi orang nak itu bini lagu mana pun dia tak murid itu bukan sifat lemah lembut. Kenapa saya kata lemah lembut tu yang sebenarnya ialah kita tu kena tegah dalam pendirian kita dah. Lemah lembut ni dah hatta kita tengok pasal sejarah dia. Tuhan suruh Nabi Musa dan Harun dah pergi jumpa dengan Firaun. Padahal Firaun tu dia berhodiam bunuh anak lelaki. Izhaba ila Firaun. Dah. Wa qulu qawlan Faqula lahu qawlan layyinan. Tuhan pesan sukuk Nabi Musa dengan Harun. Mungkin jumpa dengan kedai orang hiam ni, setara Firaun tak ada radah. Dah, hiam hud jangan. Dah. Boleh bunuh orang, boleh bunuh anak lelaki. Tapi wa qula qawlan layyinan. Kata kecek dengan lemah lembut. Di dakwah dia. Walaupun dia pati-kriya lagu mana pun ใช้ความอ่อนโยนนะเพื่อpanggil gilawai dengan kezaliman nah segitu akhirnya kena berjaya ke Firaun sendiri tak masuk pun pada tugas sihir dia beriman kepada Nabi Musa dengan mukjizatnya dah tapi walaupun mana pun kata ayat kata pentingnya dalam berdakwah. Kalau kita tengok panggil Islam sebar di Nusantara kita ni dah. Jadi dengan akhlak perangai di antara lemah lembut lah. Dah. Kalau mari pendakwah bahasa kasar, bahasa kecek duduk kepada orang tongtin ni saya hemat demo dah. Dah. Sebenarnya dari ayat tadi lah dah. Kalau kita Nabi tu sifat kasar, nasib tu orang tak terima Islam dah. Jadi tak masuk dekat dah, lari. Kalau kita jadi guru bersumpah dah, ustaz tu bekai dah. Budak tak masuk dekat. Jadi kadang ada orang aling, tapi aling orang tak masuk dekat tak berani, takut bekai. Bekai masa bekai tak ada headphone pun ada dah. Tu bekai pun ada bekai kalau cut jun budak tak semaya dia bekai tu, tapi bekai dia cai siang ni kadang-kadang kita guna suara ni walaupun kata benar dah, tapi suara kita kecek dengan orang tu nak hak molek, tapi kadang-kadang tu suara kita tu suara keras. Dah, kasar. Boleh menunjukkan orang-orang lari juga. Dah, kita kecek benar. Walaupun kecek benar sekalipun. Tapi, dah, cara, suara kita, nada tu. เพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือจิตวิทยาdah. Sebagaimana firman Tuhan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Al-hikmah ni panggil hikmah ni dengan ada witia panja, dengan ada hikmah, ada จิตวิทยา จิตวิทยาหนึ่งก็คือความอ่อนโยนนี่จิตวิทยาjuga lah nak masuk dengan orang ni. Nah, hikmah ni orang yang merangkumi banyak. Dari segi kalau orang ngaji baik จิตวิทยา ของชีวสังคมni dah. Kalau cara nak masuk dengan manusia ni kena ada จิตวิทยา. Di sini tumbuh satu ilmu dah จิตวิทยาkerana kita nak masuk dengan orang ni หลักบริหารนี่ ada hak ตะวันตก จะเป็นเอาไปผู้นำต้องมีหลักบริหารจิตวิทยากับorang bawah tu dah. Kena sifat kena ada sifat lemah lembut tu dah. Tak kira orang nak บริหาร หรือว่าเป็นผู้นำประเทศdah. Tu yang lemah lembut ni dan secara panggil disukai oleh
rakyat. Kalau punam tu sifat pengetam megah, zalim, takabur, duduk pacacun macam ni. Rakyat sendiri pun tak suka dah. Itu adalah panggil sifat yang kita patut hiasi diri kita. Kerana bukan saja kita panggil kalau kita sifat lemah lembut dah tu, bukan saja kebaikan akan timbul, bahkan kita terdapat pahala kerana kita tu ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita pakai X-ray diri kita lah dah, pada cek diri kita. Dan di antaranya lemah lembut ni, satu lagi nya panggil faedahnya ialah kalau kita lemah lembut ni, ia panggil tok, kalauในทางกฎหมายนี่ia tok berlaku เรื่องราวที่ผิดกฎหมาย เช่น kalau kasar dah potong kereta kereta potong sikit tu berdeh dah, bunuh petikai, timbul masalah karenanya kasar, karenanya panggil tak sahab dapat menghilangkan kemarahan itu. ไม่ว่ากันด้วยความเดือดร้อนก็จะตามมาบางทีก็ทำอะไรที่ผิดกฎหมายatau kalau kita ada hilmin dah orang kasar ni banyak ke orang benci saja dah kadang-kadang tu giduk orang penguat orang lainทำร้ายคนอื่น salah pada undang-undang dunia lagi dan undang-undang Tuhan. Jadi mana kata orang yang kasar ni panggil mudaratnya ialah bukan sahaja panggil di akhirat saja bahkan dalam dunia pun timbul peperangan, timbul perbalahan. Dan kita tengok lah ni mudah benar lah ni potong kereta ataupun litah bunuh dah, berdeh petikai jeli mata dikit orang ni. Ya baiknya orang lain baiknya kan sifat lemah lembut yang kita sedih sekalinya orang yang terpelajar, dia makan ahli ulama tu kadang-kadang tu ilmu banyak tapi dari segi kata kasar kecek dia tu kalau tengok tak betul lagi kan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tu koncai dia lah hak kata Anas bin Malik jadi Nabi tu tak biasa tamnik dia, jok dia duduk dengan Nabi tahun 7 tahun 10 tahun 10 tahun Nabi kata ni kena buat gini lah, tak boleh buat gini ataupun tamnik gitu gini Nabi tak ada 10 tahun itu kalau kita kepada kita kita ada koncai, kita ada luknong kita tu kadang-kadang tu kerana luknong kita buat kerja tak betul dengan kita nak kadang-kadang arum tu bik tu arum tu bik tu kadang-kadang kita niมีผมเคยได้ยินว่าพวกเราเนี่ยผมกับพวกท่านเนี่ยความสัมพันธ์ผมกับพวกท่านคือผมเป็นเจ้านายท่านเป็นลูกน้อง jadi kita dengar pun berasa kata ada sifat panggil bang ชนชั้น jadi ลูกน้องni kan lagu mana kena turut lahเจ้านาย kata kena panggil kadang-kadang tu ผู้บริหารเอาแค่ผู้นำแบบนี้นี่เนี่ย kadang-kadang tu panggil membuatkan dalam องค์กร tu tak ada panggil ความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับลูกน้อง tak ada al-hilmu perasaan ni lah kalau ลูกน้อง buat salah apa buat terlupa kadang-kadang tu kita tahu dia perangai dia tak lagu ning แต่ละคนนี่นะดีเลิศประเสริฐศรีทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะแต่ละคนนี่มีจุดอ่อนจุดเด่นบางทีก็เราไปมองจุดอ่อนของเขาแต่เขามีจุดเด่นหลายด้านใช่ไหมแล้วก็พยายามจะตำหนิดูถูกแล้วก็ใช้กริยาแล้วก็ใช้ไปไงภาษาพ่อขุนใช่ไหม ภาษาออกภาษาพ่อขุนก็คือtahu deh kalau Dayak Kumung lah deh jadi kata tu pun kasar dah kadang-kadang kata ni kasar lupakan ada juga dah membuatkan timbul dendam dalam hati dahความรู้สึกไม่ดีระหว่างโอเคpanggil ผู้นำกับผู้ตามเนี่ย
Saya rasa dalam pusingan pertama inilah pada sekarang ini insya-Allah kita sambung dalam pusingan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ali Ibrahim, terima kasih kepada kaum muslimin muslimat. Nak ayat kata Ustaz Ali cuba nak kita faham kata sekiranya kita tak ada sifat al-hilmu atau fa'arifku lemah lembut onjo ni, dia kata kemungkinan lah kalau tak ada sifat ni, sifat gua tu mari apa dedeng panggil dege. Dia tak ada sifat lemah lembut, sifat dege mari, sifat keras pedas mari, sifat ganas kasar mari. Tapi yang Ustaz Ali penjelasan kita pada malam ni nak ayat kata Islam bukan nak buat tu baik sifat yang fitrah manusia tu hawi tu. Sifat marah bukan nak buat tu baik. Nak kerak patat mai cai. Nak ayat kata nak sifat lemah lemuk ni mari kontrol sifat marah saat ni. Dasar lagi ya pak serata Ustaz Ali hari ni untuk kita fikir bersama, dia kata tak onjonจะไม่เกิดความรุนแรง kalau lemah lembut tak berlaku kekasaran. Ni kita fikirlah, kalau kita ada sifat lemah lembut, Masya Allah, sifat kekasaran tak akan berlaku. Benda yang akan berlaku kita akan selesai dengan cara mudah. Sebab apa? Kita ada sifat lemah lembut, sifat bertimai rasa. Masya Allah, sangkum rawan ni ratongkanคุณลักษณะผู้คนในสังคมนี่มีความอ่อนโยนนะครับบางครั้งเรื่องเล็กถ้าเราไม่อ่อนโยนมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่บางครั้งถ้าเราไม่อ่อนโยนมันจะเกิดการสงครามแล้วก็สุดท้ายมันเกิดความสูญเสียใครเสียหายครับสังคมของเราครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับพอขออนุญาตนำนะฮะหะดีษท่านหนึ่งจากอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่าอินนัลลอฮะรอฟีกุนyuhibbur rifqa fil amri kullih. Muttafaqun alaihi atau kama qala. Hadis Nabi riwayat kata Aisyah kata Nabi bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah Tuhan tu bersifat lemah lembut. Allah Taala sendiri tu saat ni bagaimana Ustaz Hamka riwayat kata Tuhan bersifat al-halim, lemah lembut. Maka Tuhan sendiri itu bersifat dengan lemah lembut. Dan Tuhan kasih kepada mereka yang berlemah lembut dalam semua pekerjaan. Tu kita kan niนะครับ Allah รักกับคนที่อ่อนโยน Allah เป็นผู้ที่อ่อนโยนและ Allah รักกับผู้ที่อ่อนโยนในทุกๆกิจกรรมในชีวิตของเขานะครับเรื่องนี้พอจะให้อุสตาฮัมกาได้บอกว่าคุณค่าของความอ่อนโยนที่อัลลอฮ์ได้บันทึกในอัลกุรอานและนบีได้แสดงตัวอย่างและอาอิชะห์ได้นำหะดีษตรงนี้ให้พวกเราได้รับฟังมันมีคุณค่าอย่างไรกับผู้ศรัทธาครับเชิญครับฟัดดัลมัชกูรอBismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sifat perangai akhlak al-hilm ataupun ar-rifq berdasar kepada apa yang kita ada baca hadis ni. Nabi SAW bersabda, hadis sahih muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, innallaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi. Masya Allah, Allah Ta'ala ni rafiq yang berlemah lembut dan kasih kepada sifat lemah lembut ni fil amri kullihi, pada setiap perkara. Masya Allah, akhlak kita, peribadi kita dan tindakan kita, muamalah kita dengan orang lain. La ilaha illallah. Jadi hancurnya, jadi hara-haranya, jadi porak-porandanya rumah tangga di antaranya hilang akhlak lemah lembut ni. Akhlak lemah lembut daripada ayah, akhlak lemah lembut daripada ibu, maka disitulah yang timbul kekasaran, timbul bengih, timbul ganah, orang panggil run reng. Kita dok tengok dalam sosial
nasolan ni dah pasal kasar ganah terlalu amat kepada kadang-kadang dengan anak-anak, dengan budak-budak yang tak erti apa lagi. Itu kita duk tengok dalam sosial sekarang. Nampak tak? Dalam sangkum juga, dalam masyarakat Kuam Dun Reng ni bahaya besar, bahaya. Maka kita amat-amat hatilah ingat kepada hadis ni. Kata Tuhan dia kasih suka, cinta kepada ar-rifq fil amri kullihi, pada setiap perkara. Subhanallah. Jadi sebenarnya dia ada contoh tauladan yang sangat-sangat comel yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segi pelaksanaan Nabi ni dengan sahabat-sahabat dia, dengan orang-orang tak cerdik yang sama cerdik tak nak bosan. Ya bosan ya sebelah tu kuranglah kecerdikan. Akhlak dia tak molek, jadi berhajat kepada orang tu hawi ilmu dia kena dia kena terhalaksak sikitlah dia ni. Banyak sabar dia, subhanallah. Sebab tu satu cerita yang makruf lah, cerita orang Arabi hak mari kecing dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, mari kecing dalam masjid Nabi. Jadi Abu Hurairah cerita, kata buat kita duduk dengan Nabi, tiba-tiba ada orang Arabi. Orang Arabi ni peh-peh lah, mana dia orang tu tak senonoh lah, cerdik dia tu tak samalah dengan orang-orang lain lah. Orang Arabi mari kecil dalam masjid. Faqama an-nasu ilaihi la yaqa'u fi. Sahabat-sahabat lain pun pakak. Masa kita kata pakak pun nak kikir, nak makan, nak telah nak beromoh lah, nak terengah, nak kerja ni, apa nama orang ni tak senonoh kecil dalam masjid ni. Subhanallah. Tapi tindakan Nabi balas mana? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, da'uh, jangan biar dia. Dia kata mah jangan kata. Nabi berik sahabat-sahabat dia nak terengah dah ni. Kalau kena kita kena, kalau kita tak jerkah dengan budak-budak dalam masjid tu lah, kata hei kat ni buat apa tak kena. Anak-anak kita dia berik sebab kita tak kena mo. Wak gini pun tak kena, wak gitu pun tak kena. Jadi bengong juga. Bengong ni mana bunyi nampak tak molek, tapi bengong ni mana pening. Jadi bengong juga. Bukan bengong kita mana supah orang bengong tu tak. Bengong jadi mana pening, tak tahu nak bengeng. Jadi tak tahu nak lagu mana, ni pun tak kena. Sebab tu sepah Ustaz Ali sebut saat ni tu, Anas wayak kata dia 10 tahun duduk dengan Nabi, khidmat ke Nabi, tapi Nabi tak lah bahasa kita. Tak ada kata kena buat gini, kena tak buat gini. Tak. 10 tahun kita sekerah hari tak ada dah. Sekerah hari kalau demo tinggal sekerah hari sudah. Subhanallah. Jadi Nabi dengan seorang Arabi yang kecil dalam masjid ni, Nabi kata biar berik sahabat dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma. Nabi suruh sahabat dia pergi ambil air, curah simbol lah dalam masjid yang kecil ni. Subhanallah. Takwi nama Nabi tu berik sahabat nak kerja, nak bertindak dengan cara kasar kepada seorang Arabi sana. Lepas tu Nabi panggil ajar dengan beralus. Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Ni ajar pada sahabat dia. Kamu ni dibangkit pasal muyassirin, pasal memudahkan. Jadi orang mudah, bukan orang payah. Bukan mari nak sang kuam lambat. Tak. Buat jadi mudah. Sebuah hadis lain Nabi kata yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Hendaklah kamu mempermudahkan, jangan memayahkan, dan beri berita gembira, wi galak peseng rangsem senap senun songsem ni ya kena ada. Peseng
Bekan semua ugut we takut semua jadi berik juga. Dia kena ada pesan we galak ke. Ni Nabi, akhlak Nabi. We galak, we segar, we gembira. Jangan meliarkan manusia. Kalau pesan kasar gasing liar tak berani masuk dekat. Pada segi duit tiaya jadi orang panggil budak tu jadi kalau anak-anak kita kau jadi mai kelas sedangแล้วก็ขาดความมั่นใจในตัวเองsebab kita tu wak gitu tak kena, wak gini tak kena, kau jokah ni, subhanallah, luput akhlak yang mulia, subhanallah. Sebab tu supaya hadis orang baca tadi ada satu lagi Nabi kata innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal umfi. Maknanya Allah Taala tu rafiq, lemah lembut, suka kepada ar-rifqa, suka pada sifat lemah lembut, dan Tuhan beri 'alal rifqi, beri di atas lemah lembut ni ma la yu'ti 'alal unfi, perkara yang Allah Taala tak beri melalui gasing kasar. Mana kata Tuhan nak beri melalui lembut ni banyak perkara. Allah Taala cahai benda-benda comel, benda-benda baik ni melalui lemah lembut, tak gaduh, tak apa-apa. Tapi Allah Ta'ala tidak beri melalui kekasaran, keganasan. Subhanallah, subhanallah. Itu jelas nyatalah kata sifat ni sangat-sangat comel. Dalam satu hadis riwayat kata Nabi riwayat kepada Asyajji Abdul Qais. Nabi kata kepada salah seorang sahabat, Asyajji Abdul Qais, nama dianya Abdullah ibnu Auf al-Abdi. Nabi kata inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Masya Allah. Nabi kata sesungguhnya ada padamu ni dua sifat yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala cinta. Apa nama sifat tu? Al-hilmu wal-anat. Hadis ni juga rawahu Muslim. Jadi ada padamu tu dua sifat Tuhan kasih. Mula-mulanya al-hilmu, sifat beralah ni, beralah lemah lembut ni. Al-anat tu peseng tak gupo kapah dah. Kalau al-ajalah tu dah peseng gaduh. Subhanallah. Tu makna kata kita boleh usaha hias sifat ni ialah sifat yang terpuji. Dia panggil sifat mahmudah. Sifat yang kulasnaan pengpersong lah. Perlu kita hiaskan diri kita. Itu sewaktu contoh. Sebenarnya contoh-contoh lain ada lagi. Di antaranya ada salah seorang Anas riwayat kata salah seorang mari senjah Nabi dengan kain duk sakut tekak aci. Bersenjah tubik tu aci. Riwayat hadis tu kata nampak bekas mana. Subhanallah. Ceritanya ada seorang mari minta harta kerana Nabi ni ada pemimpin. Masa suruh Nabi ni bagi ratih hak Tuhan bagi kamu, bagi ke kita bagi kata. Ada juga orang rakyat ni tutup daripada pemimpin. Sebenarnya dia tutup daripada punam tu lah. Ada juga. Tapi sebenarnya tak kenal Rasulullah kan. Tak berjuruh, tak bersenonoh. Mari itu dia kata ya Muhammad murli min malillahi allazi indak. Mula-mula tu senjah kain dah sakut tekak jadi senjah reng mari. Siapa sahabat kata nampak bekas. Anas kata hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad assarat biha hashiyat al-burd min shiddati jabzatih. Terlalu kuat heret. Siapa nampak kalau bahasa kita kau merah bedar nampak biru kau kan. Senyah degah. Subhanallah. Sahabat tu tengok balah tu. Turut benar sahabat lain bahasa nak lagu mana kan ini. Tapi Nabi lagu mana sikap Nabi? Allah. Tak boleh nak ubah kita rasa ni. Ya moyak ni orang rasa ni kata murli min malillahi allazi indak. Apa nama ni? Perintahlah supaya
Orang tu bahagia ratik daripada harta Allah Ta'ala. Harta Tuhan lah, raja adat milik ni. Bahagia kat aku ratik. Subhanallah. Nabi iltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling ke dia. Summa dhahika. Nabi suka. Sudah. Kita tak apa demo senjah gitu. Jadi orang senjah itu Nabi paling suka. Suka tengok lepas tu Nabi pun perintah supaya orang wih hak dia. Subhanallah. Ni tingginya sifat hilm, sifat beraluhnya, lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, karena sifat ni memang sekali sifat orang yang bertakwa kepada Allah Taala, sifat al-muttaqin. Yang kita baca pada awal-awal tadi tu, orang muttaqin ni mula tadi kita kata al-kazimin al-ghaid lah. Wal kazimin al-ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ni orang ni orang yang wal kazimin al-ghaid, orang yang boleh gengar marah dia, wal 'afina 'anil nas, dan pemaaf kepada orang. Maaf tu tinggi lagi. Marah tu dia sifat, bagaimana tak marah? Sifat. Supaya tidak tubik kelimah-kelimah tak molek, ataupun tidak tubik keluar tindakan yang tak molek, bengih, kasar, menumbuk, menibuk, gocoh, menyepak, bedil, bertakir, tak tubik waktu. Sebab ya kazimin al-ghaid dah. Lepas tu wala afina aninah, tu darajat lebih tinggi mana tu. Afina aninah ni maaf. Hai apai. Siapa atas hak kata mami arai nai huacai. Tak ada rasa nak murih. Subhanallah. Jadi maaf. Subhanallah. Wal afina anin nas, tu kata wallahu yuhibbu al muhsinin. Allah Taala kasih kepada orang muhsinin. Balas tadi tu muhsinin lah, panggil orang baik. Subhanallah. Tu panggil hilm. Yang kita ambil juga daripada ta'rif tadi tu, kata hilm ni maknanya kita menghadapi benda tak molek tu dengan cara yang lebih elok. Kalau kita tengok Fir'aun dengan ustaz baca tadi, Tuhan suruh Nabi Musa dengan Harun ni, faqula lahu qawlan layyina. Saya terikat dengan salah satu perkataan tok guru kita yang kata, lepas tu kita lagu mana kalau kita tidak lebih baik daripada Nabi Musa, tidak lebih baik daripada Harun, dan orang yang Nabi Musa menghadapi itu, hak kita menghadapi tidak dia lebih jahat daripada Fir'aun. Kita tak lebih baik daripada Musa. Orang hak kita menghadapi lani ni, kalau kita nak bayar nak gapo pun, dia tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Nampak tak? Bagaimana kita tak boleh nak ambil contoh tu? Riwayat pada Nabi Musa dengan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar atau yakhsha. Mun katalah hai Musa dengan Harun, kata pada Fir'aun tu dengan perkataan layyinan, boleh mudah-mudahan dia tu khabar, sedar, ingat, takut. Subhanallah. Padahal Allah Ta'ala tahu dah kata Fir'aun ni, saya tahu lah kata dia pesen tu mati, pesen degil, deraka, kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Jadi di antara makna hilm juganya hak kita ambil tadi, menghadapi benda tu dengan cara yang molek. Dengan cara yang molek. Wala Tuhan kata idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya boleh. Masya-Allah. Orang hendak jadi musuh tu tapi dia pergi halah dengan akhlak tak ni. Dia dak musuh jadi berseteru. Jadi berseteru. Tapi dengan sebab akhlak molek dia tunjuk tu jadi baik. Ka'annahu waliyyun hamim. Jadi baik boleh. Subhanallah. Walaupun perang mari lama, dok murih mari lama, dok dendam mari lama, tapi dengan sebab apa nama ni, orang panggil apa, akhlak mulia, boleh mengatasi benda-benda
yang tak comel saat ni. Subhanallah. Nah, itulah di antara apa nama ni perkara yang berkaitan dengan al-hilm. Sebab tu macam setengah-setengah sahabat tu mari duk minta wasiat ke Nabi, supaya Nabi wasiat dia. Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Berulang-ulang Nabi tu jangan memarah, jangan memarah. Subhanallah. Itu daripada hak Nabi ajar. Hingga siapa ni kita kata sama manusia, kalau dengar natai pun masya-Allah disuruh kita ni berlemah lembut onjun. Salah satu contohnya hak Nabi ajar supaya kita molek pergi sembelih tu. Pergi sembelih tu suruh molek. Nabi kata kan, iza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Hadis ni yang awal lagi Nabi kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Tuhan ni suruh apa nama al-ihsan ala kulli syai'. Tuhan fardu, Tuhan suruh supaya berbuat baik atas setiap perkara. Fa iza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kamu bunuh, adalah kamu bunuh dengan elok. Bunuh yang molek juga. Bukan beseng zoling apa nama ni wak teruk-teruk. Tak boleh. Bunuh dengan cara molek. Sebagaimana bunuh had dalam Islam tu ya cara molek kan? Cara molek. Fa ahsinu al-qitlah. Wa iza zabahtum fa ahsinu az-zibhah. Apabila mu nak sembelih, memoleklah kah sembelih kamu tu. Tengok tu ulama buat syarat kata suruh tajam pisau molek. Tu Nabi kata dah wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Tengok cara sembelih. Sepuluh fuqaha ayat tapi nak sembelih tu jangan duk sembelih nak pe kawal dia. Kita pergi sembelih duk cor gitu. Hak ni nak mati aja liah habis hak lain tu tak nak. Ya dia ada perasaan juga. Kita pun nak sembelih tu tajam pisau molek wak wi jadi beraluh, jangan wi jadi uduh. Cara sembelih tu. Tengok siapa ke benatai pun disuruh kita berlemah lembut. Apatah lagi manusia yang lebih mulia daripada benatai. Itulah sebagai sepitas lalu apa yang berkaitan dengan al-hilmu lagi. InsyaAllah ta'ala wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabiyina. Jazakallah kepada Ustaz Hamka. Alhamdulillah kaum muslimin muslimat, dia kata al-hilmu ni satu sifat yang panggil Ustaz Hamka kata kita menghadapi benda yang tak baik dengan lemah lembut dan kebaikan. Nescaya benda tu tak akan berlaku permusuhan. เผชิญสิ่งที่ไม่ดีด้วยความอ่อนโยนเชื่อว่าสิ่งนั้นจะยุติและก็คลี่คลายสังคมนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ครับmuslimin muslimat, saya klik pada Ustaz Amka sana sikit nak ayat kata benda ni wujud ataupun timbul dalam masyarakat kita, dalam rumah tangga kita. Ya kita naknya sekiranya kita tu berkerasan runreng dengan anak, kita kan panggil kerah dengan anak, larang anak tak boleh buat go tu go ni, so akhir anak kita tak nak buat apa sekarang bu. ถ้าเราใช้ความรุนแรงกับลูกแข่งกระด้างกับลูกสุดท้ายลูกเราทำอะไรไม่เป็นครับเพราะอะไรเพราะเราห้ามโดยที่kitaไม่ได้ฟังเหตุผลจากลูกนี่คือให้kitaอ่อนโยนกับลูกนะฮะมีเหตุผลกับลูกรักลูกเชื่อว่าลูกจะมีอะไรปรึกษาเราตลอดแน่นอนนะฮะเป็นคุณพ่อที่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้นะฮะ pasal lagi nak ayat kata Nabi Masya Allah orang kecing lah masjid ni Nabi ayat kata belah ke dia dulu lah. Ayat kataมีวิธีแก้ kalau kita ก็ambil air kecing cuah tak pala pula lah ทำให้ปัญหามันจะเกิดจากเล็กเป็นใหญ่ daripada halus jadi besar. Sebab apa? Sebab kita guna kemarahan kita, ความโกรธของเราไปแก้ปัญหา dan selagi yang tarik kain hingga luka bedah di tekak ni mudah-mudahan halus orang baikan duk tepi tu ke main tak apa halus jadi muka lain. Tapi Nabi paling senyum nak ayat tu benda ni benda fitrah manusia. Tapi kalau kita tunjuk muka dengan yang baik, maka benda tu tak akan jadi satu benda yang huru-hara. Kaum muslimin muslimat, kita nak klik kepada Ali, tapi sebelum nak klik kepada Ustaz Ali, puan nak ambil satu hadis daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man yuhramir rifqa yuhramil khaira, akhrajahu Muslim. Nah, ayat kata siapa dia disekat daripada lemah lembut dan memperharakan bersifat dengan lemah lembut, nescaya ia diperharakan membuat kebaikan. Nah, kalau siapa dia tak ada disekat dengan lemah lembut di diri dia, maka disekat kebaikan di diri dia. Nah, jadi kita minta Ustaz Ali Ibrahim tu sikit dah sini ni. Tu. Kalau tak ada sifat lemah di diri dia tu, maka kebaikan tak ada. Minta dalam 5 minit insya-Allah. Ya. Terima kasih kepada pembawa acara. Ya. Jadi saya ada tambahan daripada apa yang telah dijelaskan oleh Datuk tadi tentang pentingnya sifat lemah lembut. Nah, terutamanya lemah lembut dalam keluarga kita. Baiti jannati kita duk laung-laungkan itu dah. Jadi tak jadi baiti jannati ataupun panggil crop suksan. Kalaunya warna crop ataupun orang dalam tak kira lah ibu atau bapaใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงการลงไม้ลงมือตบตีลูกเนี่ยyang kita tengok banyak daripada keluarga Islam dah yang wak pada panggil wak nyanyo kepada anak dan ความรุนแรง dari segi cakap kata huduh ke anak, hamba anak tobek daripada rumah tak mengaku jadi anak dan sebagainya kerana anak tu buat salah sebagainya kalau orang Arab ni kok periksa tak pas tu siapa tamnik ada hak bunuh diri pun ada kerana periksa tak boleh tak lepas ataupun tak boleh kerik pak tu. Jadi kadang-kadang tu panah sangkom kecak panggil pawak sedikit gapo tu tu sebab tu kita kena panggil mik lah sifat kita banyak bertakwa kepada Allah Taala, sifat kita kena tiru teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana saat ni contoh tak ni hak orang mari senyah dia ada satu panggil hikah lagi iaitu orang Yahudi sendiri nama Zaid bin Sa'nah tu dia mari dia minta hutang Nabi masuk pergi senyah panggil tekak baju siapa sahabat-sahabat tu terutamanya Umar bin Khattab tu panggil nak kerak kepala lah tu mana hutang mu tak payah hutang wahai Muhammad akik bakal ya tu waktu ni Bani Hashim ni payah hutang ni kalau berita akik siapa bakal siapa kepada webpau Bani Hashim kalau bakal ni kok mau kita kok bakal ni kalau berita kok payah jadi sahabat tu nak pengen nak cai ความรุนแรงตอบNabi lari. Jadi antara hutang tu adalah antara aku dengan dia. Jadi mintalah hari dia tu minta hutang dia molek dengan lemah lembut dan aku bayar hutang dengan lemah lembut. Padahalnya seorang Yahudi tu Zaid bin Sa'nah ni dia cuba Nabi. Dia teratih Nabi. Kerana dia telah baca dalam kitab Taurat, dia kata Nabi yang terakhir zaman ni, orang yang terakhir ni nama Muhammad ni sifat yang lemah lembut. Aja sekelai juk Nabi murih. Tak murih sungguh. Dia pun masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam kerana inilah Nabi hak panggil hak sungguh. Itu adalah panggil contoh kepada yang beri contoh kepada kita sifat Nabi. Dan kadang-kadang tu musuh Islam tu kadang sekarang ni dia payam terjujuk orang Islam tu marah. Kadang-kadang dengan wak katu loling pakai panggil tulis maki kepada Islam. Kadang-kadang tu particular orang Muslim tu kadang-kadang buat panggil lebih pada hak gedok bakar cai ความรุนแรงgitu tu top adapun bangkang bangklum ni cai ความรุนแรงเราวิkita mau pakai ความรุนแรงkita pakai ความรุนแรงtu top duk tukar klik tu ada hak kelum sukton tu buat kan orang lari kepada Islam, takut kepada Islam
yang timbul satu penyakitnya Islamofobia. Penyakit yang takut kepada Islam. Islam ni ganah, pengganah, wan runteng, ใช้ความรุนแรง เขาtu panggil musuh tu พยายามที่จะ ambil gambar hak lain mari nak mengklop ความpanggil ความอ่อนโยนของอิสลาม kerana dengan อ่อนโยนni we orang kau masuk. Jadi musuh Islam dia พยายามที่จะศัตรูอิสลามพยายามที่จะป้ายสีกล่าวหาโดยใช้เครื่องมือคนมุสลิมเองบางกลุ่มที่เข้าใจอิสลามแบบผิดยอมcontohnya diกลุ่มนี้ใช้ความรุนแรง buatkan orang itu lari kepada Islam, takut pada Islam, panggil Islamofobia barat di mana hatta di tempat kita sendiri pun jadi membuatkan orang takut kepada Islam. Sebab apa? Ya Islam kata คนมุสลิมนี่ชอบใช้ความรุนแรง kita kena lop คำpanggil คำดูถูกเหยียดหยาม ningduk sopamat Islam ni dengan kita buat contoh kelakuan การกระทำลบล้างสิ่งที่การใส่ร้ายป้ายสีของคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลาม dengan kelakuan kita. Ya tengok kelakuan kita oh sungguhnya Islam ni bukan hudrai, bukan hudjim semua. Sebenarnya mereka itu adalah lemah lembut panggil ada sifat manusia tham. Ini boleh panggil totop kepada สื่อต่างๆที่พยายามจะใส่ร้ายป้ายสีมุสลิมว่าเป็นคนรุนแรง เราใช้การกระทำของเราให้เขาดูว่าเรานั้นไม่ใช่ตามที่เขากล่าวหา itulah saya nak pesan sikit untuk panggil ช่วงที่3 ni. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz Ali Ibrahim. Kaum muslimin muslimat, jadi malam ni ya kita kecek masalah lemah lembut, al-hilmu warifku ni sifat terpuji yang kita patut orang panggil ambil contoh dan menghiasi diri kita. Apa nak ayat kata Islam ni molek. Orang beriman kepada Allah ni molek. Tidak keras dalam tindakan, orang panggil bertolak ansur dalam keputusan, dalam menyelesaikan masalah. พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอ้างอิงอัลกุรอานอายะห์ของอัลลอฮ์และก็หะดีษของท่านนบีเราจะเห็นว่านะครับเรื่องของความอ่อนโยนสุขุมนี่เป็นสิ่งที่พี่น้องผู้ศรัทธาจะต้องประดับทุกคนเลยนะครับพวกเราด้วยแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับทำไมครับดูนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮ์รักคนที่สุขุมและก็อ่อนโยนในทุกกิจการงานเป็นที่รักของอัลลอฮ์ครับถ้าเราไม่อยากจะได้เหรอฉะนั้นข้อที่1จะบอกว่าคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์จะต้องมีความสุขุมและก็อ่อนโยนในทุกกิจกรรมงานของพวกเรานะครับข้อที่2นะฮะความสุขุมหรือว่าความอ่อนโยนเนี่ยเป็นเหตุให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะจะดูว่าการประนีประนอมการปฏิบัติตนระหว่างพ่อแม่กับลูกถ้าเราใช้ความอ่อนโยนเราจะได้ความรักจากลูกเต็มๆลูกจะได้ความรักจากเราเต็มๆครับมีอะไรลูกไม่กลัวที่จะปรึกษาหารือกับเราแต่ถ้าเราแข่งกระด้างกับลูกนะฮะสุดท้ายลูกมีปัญหาลูกไปปรึกษาคนอื่นและสุดท้ายหาทางออกที่ผิดนะฮะคนที่เสียใจคือใครครับเราครับและข้อที่3ครับจะบอกว่าลักษณะของชาวสวรรค์อีกประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีความเรียบง่ายสุขุมอ่อนโยนนะฮะในการปฏิบัติตัวกับสิ่งทั้งหลายjadi kaum muslimin muslimat puan ambil panggil simpulan nak ayat kata sifat lemah lembut ni apa yang patut ada kita orang beriman dan ambil contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab satu panggil sifat itu yang kasih kalau kita berlemah lembut atau bertolak ansur dalam pekerjaan kita semua tu Tuhan kasih kepada kita. Ini kita nak kita nak benar-benar jadi hamba Tuhan kasih. Nah, sebab dia Tuhan kasih kita Tuhan jaga. Dan Tuhan hadiah kepada kita istimewa itu syurga. Nah, masya-Allah. Hak ni hak kita nak. Yang kedua nak ayat kata sifat lemah lembut ni menjadi punca yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita tak kelahi dengan orang tepi rumah. Nikih hayat seekor, 100 seekor ataupun kucing masuk makan ikan dalam rumah kita. Akhir rumah sutin dengan rumah kita balah. Pak sama pak, mak sama mak, anak sama anak.
nak pergi mari tak boleh, sakit demik, akhir kita juga yang berdorak. Cuma kita orang panggil bersifat lemah lembut dengan dia, kecek wi molek bagaimana Nabi Harun ni bertemu dengan Firaun. Jadi kecek lemah lembut, akhir Firaun ni nak turut. Nah ni, bagaimana kita? Nah, kalau kita lemah lembut dengan jiran kita, lemah lembut dengan orang, insya-Allah kita akan dapat selesaikan masalah tu dengan cara mudah. Yang akhir sekali nak ayat kata sifat lemah lembut ni ialah satu sifat ahli syurga. Ya, kita berlemah lembut dengan semua. Saat ni Ustaz Hamka kata lemah lembut dengan manusia, lemah lembut dengan binatang. Ya, nak sekali kita lemah lembut dengan anak yatim. Nah, orang lemah lembut anak yatim ni akhir Tuhan akan memasukkan mereka itu dalam syurga. Nah, duduk dengan Nabi kita pada hari telunjuk dengan jari tengah. Nah, orang lemah lembut jaga anak yatim, kasih anak yatim. Maka malam ni dengan sifat lemah lembut, insya-Allah pok kita pakat gi ubah. Kita tiga orang akan ubah sifat kita bagaimana Nabi berhiasi diri dia dengan sifat lemah lembut. Nah, อ่อนโยนเป็นสิ่งสำคัญในตัวเราผู้ศรัทธาที่จะทำให้สังคมครอบครัวมีความสุขและก็เข้มแข็ง hak kita naknya นะสันติสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้นส่วนหนึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะความอ่อนโยนนะครับค่ำคืนนี้เราจะได้มาพูดคุยในเรื่องความอ่อนโยนเพื่อเราจะมาปรับปรุงนะฮะคุณลักษณะนิสัยประสงค์ของพวกเราให้มีตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อว่านะครับอัลลอฮ์จะรักเราก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นะฮะค่ำคืนนี้พวกเรา3ท่านผิดพลาดประการใดนะครับนะฮะขออภัยณโอกาสนี้ด้วยนะครับวัลลอฮุอะลัมโดยท้ายสุดนะฮะซุบฮานะกัลลอฮุบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์วะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์